Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tutuk Afira daripada Akademi Raudah Jenis. So, untuk nak skor SPM hari ini, kita akan tengok kepada topik matriks. Matriks jangan masuk dalam SPM, soalan wajib masuk SPM kertas 2 dan dia membawa 6 markah. So, sangat-sangat banyak markah kat sini. So, rugi kalau korang tak fokus dekat soalan ni. Sebabnya soalan ni dia senang, sangat-sangat senang. So, hari ni untuk matrik, cikgu tak akan kongsikan terlalu banyak pasal dia punya basic. Korang boleh refer balik, pelajar semua boleh refer balik video-video sebelum ni oleh Cikgu Munirah. Dia ada buat video untuk KAS untuk matrik. Untuk hari ni, cikgu akan share dengan pelajar semua format yang akan masuk dalam exam untuk kertas 2. So, kebiasaannya format dia macam ni je. Dia ada 2 soalan, soalan A dan juga soalan B. Soalan A ni soalan berbentuk kebat. Okay? Dia selalunya dia akan suruh cari nilai M dan K. Okay? So, kita akan terus tengok kepada contoh soalan. So, yang ni cikgu ada contoh yang pertama. Okey, soalan ni dia bagi tahu diberi bahawa 1 per M, 1K, 2, 3 ialah matrik songsang. Okey, kat sini dia bagi tahu ini adalah matrik songsang bagi 39 negatif 2, 1. Lepas tu dia suruh cari nilai M dan juga nilai K. Okey, untuk soalan ni dia dah bagi tahu kat sini. Yang ni 1M, 1 per M, 1K, 2, 3. Ini adalah matrik songsang. Okey, matrik songsang cikgu akan wakilkan dia dengan A negatif 1. Simbol ni, ini adalah songsang. Ini adalah matrik, ini adalah nama matrik, ini songsang, matrik songsang. Yang ni. Lepas tu dia bagi tahu ini adalah matrik songsang bagi 3, 9, negatif 2, 1. Okey, yang ni matrik asal. Yang ni matrik songsang. Lepas tu untuk cari nilai M dan K, sebab dia dah bagi matrik 2 ni dia sebenarnya sama. Yang berbezanya ini adalah matrik asal. Yang ni pula adalah matrik songsang. So, untuk cari nilai M dengan K, kita kena samakan kedua-dua matrik ni supaya kita boleh bandingkan dia. Kita bandingkan dia untuk cari nilai dia. Okey, contoh kat sini, dia bagi matrik songsang dan juga matrik asal. Matrik asal, kita tahu kita boleh songsangkan dia. Kita ada satu formula untuk matrik songsang. Okey, formula dia. Okey, contoh matrik asal. Okey, sekejap cikgu tukar. Okey, cikgu letak formula dulu. Ini adalah matrik asal. Matrik asal untuk 2 kali 2 adalah A, B, C, D. Lepas tu, kalau kita songsangkan dia, kita kena tambah pemboleh ubah kat sini. Pemboleh ubah dia ni 1 per dengan AD tolak dengan BC. Ataupun yang ni darab dengan yang ni. Korang kena darab silam. Lepas tu yang ni darab dengan yang ni. Yang ni darab dengan yang ni tolak dengan yang ni tolak dengan yang ni. Jadi AD, A darab dengan D tolak dengan C darab dengan B. Ataupun B darab dengan C. Lepas tu dekat belakang ni korang kena, yang ni A dengan D, korang kena tukar dia punya tempat. Kat sini akan jadi D, dekat sini akan jadi A. Lepas tu untuk B dengan C, dia kekal, cumanya positif dengan negatif dia akan berubah. Okey, kat sini akan jadi negatif. Tadi kan yang asal dia positif. Bila kita songsangkan dia, dia akan jadi negatif. So, ni dia punya formula untuk matrik songsang. Okey, cikgu rasa korang pelajar semua pun dah tahu formula ni. Pelajar semua pun dah terbiasa dengan formula ni. So,
Berbalik kepada soalan tadi. Tadi dia dah bagi tahu matrik asal 3, -2, 9, 1. Ini adalah matrik asal. Lepas tu untuk matrik songsang dia bagi 1 per M, 1 K, 2, 3. Okey. Matrik asal, matrik songsang. Lepas tu, macam cikgu bagi tahu tadi, untuk cari nilai, kita kena samakan jenis matrik dia. Ini kan matrik asal. Matrik asal kita boleh songsangkan dia. Bila kita dah songsangkan dia, kita boleh bandingkan dengan yang ni untuk cari nilai K dengan M. Okey. Cikgu akan tunjuk untuk bagi pelajar semua lebih faham macam mana. So, cikgu akan songsangkan dulu yang ni. Cikgu akan songsangkan matrik asal ni. Cikgu masukkan dalam formula ni. So, dia akan jadi 1 per dengan darab silang 3 darab dengan 1 tolak -2 darab dengan 9. Okey, lepas tu buka bracket. Yang ni 2, kita ubah dia punya tempat. Kat sini jadi 1, kat sini jadi 3. Lepas tu yang ni kita akan tukar positif dengan negatif dia. Yang ni asal dia tadi negatif. Lepas tu kalau dia songsang dia akan jadi positif. Yang ni dia kan positif. Lepas kita songsangkan dia akan jadi negatif. Lepas tu kita akan pemudahkan 1 per dengan, kita pemudahkan yang ni. Satu per dengan 21. 1, 2, -9, 3. Okey, yang ni matrik songsang. Bila kita dah songsangkan dia, ini yang kita songsangkan ni, dia sama dengan yang ni. Okey, yang ni yang dah songsangkan dia sama dengan yang ni sebab dia dah bagi tahu 1 per M, 1 K, 2, 3 ini adalah matrik songsang bagi 39, -2, 1. Jadi kita songsangkan yang ni, mesti kita akan dapatkan yang ni. Betul tak? Kita songsangkan yang ni, kita dapat yang ni. Tapi yang ni sebab ada pemboleh ubah yang kita tak tahu, jadi kita songsangkan yang asal. Sebabnya yang asal ni, semua nilai kat dalam sini adalah nilai yang diketahui. Okay, kita tak ada pemboleh ubah yang kita tak tahu. So, kita songsangkan dia. Bila dah songsangkan, kita dapat ni. Kita dapat ni. Lepas tu, kita akan bandingkan dengan songsang yang dia bagi. So, nak cari nilai K. K dekat sini. Okay? K dekat sini. Tempat K kat sini, dia sama dengan kat sini. Betul tak? Yang ni, tempat dia sama dengan yang ni. So, untuk nilai K, dia akan jadi -9. Okey, kita bandingkan je. Kalau korang perasan, cuba tengok dekat yang lain. Kat sini 1, sini pun 1, sini 2, sini pun 2, sini 3, sini pun 3. So nilai K kat sini dia mesti sama dengan -9. So K sama dengan -9. Lepas tu nilai M. Untuk M, dia dekat sini. Tempat ni dia sama dengan tempat yang kat sini. Okey, dia sama. Tempat sini sama dengan dekat sini. So, nilai M adalah 21. So, macam tu je untuk soalan A. Soalan A selalunya dia akan tanya soalan yang macam ni. Dia akan suruh cari nilai. Dan kebiasaannya, berdasarkan exam-exam yang lepas, dia akan bagi matrik songsang dengan matrik asal. Lepas tu dia suruh cari nilai-nilai yang dia minta lah. So, macam ni je. Okey, ini senang je. Sebab ramai pelajar yang rasa soalan ni susah. Tapi sebenarnya senang je. Kalau korang tahu dia punya step, korang faham dia punya soalan. Okey, kita akan tengok kepada soalan B. Soalan B ni cikgu rasa ramai pelajar dah boleh jawab, tapi kita tetap akan bincangkan untuk hari ini. So, untuk soalan B, dekat soalan B, dia sebenarnya ada 2 soalan. Soalan pertama, tulis
Tulis persamaan linear serentak berikut dalam bentuk persamaan metrik. Okey, ni soalan pertama dia. Dia suruh tulis persamaan linear serentak. Persamaan linear serentak dalam bentuk persamaan metrik. Persamaan linear serentak dalam bentuk persamaan metrik. Okey, dia dah bagi dua persamaan linear serentak. Okey, sekejap Okey, dia suruh tulis dalam bentuk persamaan metrik. Sebabnya selalunya soalan ni dia pernah juga tanya dekat soalan A. Okey, dia pernah juga tanya dekat soalan A, dia suruh tulis persamaan linear serentak dalam bentuk persamaan metrik. Bentuk persamaan metrik korang kena tahu. Macam biasa, yang korang buat 3 bracket tu, bracket gemuk, lepas tu bracket kurus sama dengan bracket kurus. Yang kat depan ni korang just masukkan nilai-nilai yang dekat sini. 3, -2. 3, -2, 9, lepas tu 1. 9, 1. Lepas tu bracket yang kedua korang masukkan pemboleh ubah yang dia guna dalam soalan. Dalam soalan ni dia guna pemboleh ubah X dengan Y. So, kat sini akan jadi X, kat sini dia akan jadi Y. Okey, kalau contoh dalam soalan ni dia guna M dengan N. So, dalam bracket ni pun korang kena guna M dengan N. Korang jangan silap. Korang kena faham ni betul-betul supaya kalau contoh soalan tu dia trick korang sikit. Kalau kat sini korang tetap guna XY. Kalau soalan dia bagi MN. Tapi korang guna XY. Jadi, salah lah. Sebab tu korang kena faham dia punya konsep ni. Lepas tu, yang belakang ni masukkan nilai yang dekat belakang. 5, 1. Okey? Okey. Yang ni, yang dia masukkan dalam bentuk persamaan metrik ni, yang ni. Yang ni, ini adalah persamaan yang ni adalah persamaan metrik. Kalau contoh dia keluar dekat soalan A, dia suruh keluarkan persamaan linear yang dibagi dalam bentuk persamaan metrik. So bentuk dia macam ni. Okey, bentuk dia macam ni je. Okey. Lepas tu dia suruh hitung nilai X dan juga Y. Untuk hitung nilai X dan juga Y dengan menggunakan kaedah metrik. Okey, kita dah keluarkan persamaan metrik. So, step yang kedua, kita pindah yang ni pergi ke belakang. Kita kena pindah yang ni pergi ke belakang. Bila kita pindah metrik pergi belakang, dia akan jadi songsang. Okey, sebab itulah kita ada formula metrik songsang. Ni metrik asal. Bila kita pindah pergi belakang, metrik bila pindah pergi belakang dia akan jadi songsang. So, kat depan mestilah akan tinggal XY. Sebab yang ni kita nak bawa pergi belakang, tinggal XY. So, XY sama dengan, kita masukkan yang kita songsangkan dulu, yang kita pindah tadi. 1 per dengan 1 per dengan, kita darab silang. 3 darab dengan 1. Tolak 2, -2 darab dengan 9. So yang ni, kita akan ubah tempat 1, 3. Ini akan tukar positif dengan negatif. 2, -9. Lepas tu baru kita masukkan 5, 1. Okey. Lepas tu, step yang seterusnya, kita pemudahkan yang ni. So, pemudahkan yang ni, kita dapat 1 per dengan 21. Lepas tu, cikgu akan padam yang ni. Untuk cikgu nak guna ruang kat sini, so cikgu akan padam yang ni. Okay, yang ni kita sambung dekat sini. Lepas tu, kita darab 2 ni.
Kita darab dua matrik ni. Nak darab dia, yang ni darab dengan yang ni. Okey, maknanya 1 darab dengan 5 tambah dengan 2 darab dengan 1. Lepas tu, jadi kat sini X, Y sama dengan 1 per dengan 21. Okey, kalau contoh korang nak darab yang ni dulu, baru korang nak darab 2 ni pun boleh juga. Tapi cikgu lebih suka darab 2 matrik ni dulu. Sebab kalau korang darab terus dengan yang dekat depan ni, dia punya pemuali ubah ni, nanti korang akan bermain dengan pecahan. Bila bermain dengan pecahan, jadi jalan kerja tu dia agak susah sikit. So, cikgu sarankan untuk student semua darab 2 ni dulu. Okey? So, kita akan darab 2 tu dulu. So, dia akan jadi 1 darab dengan 5 tambah 2 darab dengan 1. Lepas tu, yang bawah pun sama. Negatif 93 darab dengan 5, 1. Negatif 9 darab dengan 5, negatif 3 darab dengan 1. So, kita masukkan dia. Negatif 9 darab dengan 3 tambah, negatif 9 darab dengan 5 tambah dengan 3 darab dengan 1. So, kita akan pemudahkan yang ni. X, Y 1 per dengan 21. 1 darab 5. Sini korang dapat 7. Negatif 9 darab dengan 5 negatif. Negatif. Lepas tu, korang dah pemudahkan yang ni. Ini baru korang darab dengan yang ni. Barulah korang masukkan dia kat dalam. Yang ni. So, yang ni. Ini darab dengan yang ni. Dan juga yang ni darab dengan yang ni. Maknanya 1 per dengan 21 darab dengan 7. 1 per dengan 21 darab dengan negatif 42. So, jawapan akhir dia XY sama dengan 1 per 3. Lepas tu negatif 2. Okey, 1 per dengan 21 darab dengan 7. Dapat 1 per 3. Lepas tu 1 per 21 darab dengan negatif 42. Korang dapat negatif 2. Sekejap, yang ni 1 per 4. Ya, betul. Ini 1 per 3. So, macam ni je dia punya jalan kerja untuk matrik. Soalan matrik untuk soalan B. Kalau dia suruh cari nilai X dan juga Y. Okey. Satu lagi untuk soalan ni. Kalau boleh, yang X, Y ni sebab sesetengah pelajar, bila dia jawab soalan ni, X dengan Y ni, untuk jalan kerja ni, dia tak letak. Dia terus buat macam ni. Okay, saranan cikgu untuk korang letak X dengan Y ni. Okay, korang kena letak X dengan Y ni sebabnya, nampak tak dekat akhir soalan ni, X, Y, 1 per 3 negatif 2. Kalau korang tengok betul-betul, kenapa korang perlukan benda ni? Maksudnya, X ni, dia akan mewakili 1 per 3. Y ni, dia akan mewakili negatif 2. So, saranan cikgu, jangan tinggalkan X dengan Y ni. Okey, masukkan dalam korang punya jalan kerja. So, kat sini, korang keluarkan balik. X sama dengan 1 per 3. Y sama dengan negatif 2. Okey. Ataupun, lagi satu, untuk soalan ni, untuk soalan B ni, korang boleh dapatkan markah penuh dengan guna kalkulator. Okey, guna kalkulator. Ini 2. Ini 2. Ini, yang dia bagi ni, yang ni,
persamaan ni adalah persamaan linear serentak. Persamaan linear serentak, kita boleh cari nilai pun boleh ubah ni dengan guna kalkulator. Okay. Cara dia sama macam kita jawab soalan persamaan linear serentak yang soalan bahagian A. Ini pun bahagian A. Persamaan linear serentak. Persamaan linear serentak, bila kita nak check dia punya jawapan sama ada jalan kerja kita ni ataupun jawapan kita ni betul ataupun tak, korang masukkan dalam kalkulator, tekan mod 3 kali. Lepas tu EQN, dia ada keluar 1, 2, 3 kan. Pilih EQN 1. Lepas tu dia keluar unknowns. Unknowns 2. Unknown ni sebabnya pun boleh ubah kita ada 2, X dengan Y. Sebab kan unknown kat situ dia tanya 2 ataupun 3. So korang pilih 2 sebabnya unknown korang ada 2, X dengan Y. So masukkan, cikgu masukkan nilai A1 3. B1 negatif 2. Tekan sama dengan dia keluar C1 tekan 5. Lepas tu 9, 1, 1. Okey, kat sini cikgu dapat X1 per 3. X1 per 3. Y sama dengan negatif 2. Okey, jadi bila jawapan korang dalam kalkulator sama dengan kat sini, maknanya korang punya jalan kerja betul lah. Okey, korang boleh check balik. Okey, korang boleh pastikan untuk korang dapat markah penuh dekat sini untuk soalan B. Okey, boleh? Okey, kita akan tengok contoh yang seterusnya. So yang ni cikgu padam dulu. Bagi cikgu masa untuk cikgu salin soalan kejap. Cikgu tak sempat nak buat atas kertas malam. So soalan yang cikgu tulis ni adalah soalan SPM sebenar, soalan tahun-tahun lepas. So kita akan bincangkan hari ini. So untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua, soalan A diberi 1/14, 2 negatif 4 mn darab dengan n 4 negatif 1, 2 sama dengan 1001. Lepas tu dia suruh cari nilai M dan N. Cara dia sama juga macam tadi. Okey, kat sini lagi satu cikgu nak terangkan. Okey, kat sini, perasan tak kat sini dia ada bagi 1001. Okey, 1001 ni dia sebenarnya adalah matrik identity. Okey, dia adalah matrik identity. Matrik identity ni korang kena tahu, matrik identity ni korang akan dapat bila matrik asal. Okey, ni matrik asal darab dengan matrik songsang. Matrik asal bila korang darab dengan matrik songsang, korang akan dapat matrik identity. Okey, ataupun kejap korang akan dapat matrik identity. I ni dia mewakili matrik identity. Matrik identity
1001. Jadi korang kena ingat dia punya bentuk memang macam ni. 1001. 1001 ni adalah matrix identity. Matrix identity korang akan dapat matrix identity apabila matrix asal darab dengan matrix songsang. Maknanya matrix yang sama tapi matrix asal dia darab dengan matrix songsang. Macam ni lah. Matrix asal darab dengan matrix songsang, korang akan dapat matrix identity. Okey? Faham yang tu? Yang ni korang kena ingat juga sebab selain daripada contoh pertama tadi, dia selalunya akan keluar yang macam ni. Dia bagi matrix identity. Bila korang nampak matrix identity, dia punya sifat adalah matrix asal darab dengan matrix songsang. Matrix asal darab dengan matrix songsang, korang akan dapat matrix identity. So, okay, kita tengok balik dia punya soalan. Dia bagi 1/14, 2 negatif 4 mn darab dengan n 4 negatif 1, 2. Okay, kat sini korang ada 2 matrik. Korang ada, ini adalah matrik yang pertama. Lepas tu ni matrik yang kedua. Okay, matrik yang pertama dengan matrik yang kedua. Lepas tu korang dapat matrik identity. Maksudnya matrik asal darab dengan matrik songsang, korang dapat matrik identity. Kalau korang perhatikan betul-betul kat sini, dekat sini, yang pertama ni, dia ada boleh ubah kat depan ni. Okay, dia ada pemalar, Dia ada pemalar kat depan ni, 1/14. Matrik, bila ada pemalar macam ni, dalam matrik selalunya dia berkait rapat dengan matrik songsang. Okay? Sebab bila kalau korang songsangkan matrik, korang akan ada pemalar kat depan dia. Okay? Maknanya yang ni adalah matrik. Ini adalah matrik songsang. Okay? Sebab ada pemalar matrik songsang. Ini matrik asal. Soalnya dapat matrik identity. Nampak? Matrik asal darab dengan matrik songsang ataupun matrik songsang darab dengan matrik asal, korang akan dapat matrik identity. Okay? Faham setakat tu? So, next step adalah untuk cari nilai M dengan N. Macam mana nak cari nilai M dengan N? So, sekarang ni kita ada 2 matrik. Matrik asal dan juga matrik songsang. So, cara dia kita kena songsangkan matrik asal. Bila kita songsangkan matrik asal, kita akan bandingkan dengan matrik songsang yang dia bagi. So, saya keluarkan dulu. Matrik asal N negatif 1, 4, 2. Lepas tu, matrik songsang yang dia bagi dalam soalan ni, 1/14, 2 negatif 4 M N. Okay, ni matrik asal, ini matrik songsang. So, cara kita nak cari nilai M dengan N, kita kena bandingkan antara matrik songsang dengan matrik songsang. So, kita akan songsangkan yang ni. Sebab kalau korang nak reverse yang ni jadi matrik asal, dia macam susah sikit. So, cara dia, korang songsangkan matrik asal. So, nak songsangkan matrik asal, kita dah ada kita punya formula. Just masukkan dalam formula. So, kita akan songsangkan yang ni. Yang ni kita darab silang. N darab dengan 2. N darab dengan 2. Tolak dengan 4 darab dengan 1. 4 darab negatif 1. Lepas tu yang ni 2. Kita akan tukar tempat. 2 N. Yang ni kita tak ubah tempat tapi kita positif dan negatif dia akan berubah. Negatif dia akan jadi positif. Positif akan jadi negatif. So, seterusnya kita akan permudahkan yang ni. Permudahkan dia. N darab 2, 2N. Tolak dengan 4 darab dengan negatif 1. Korang dapat negatif 4. So, negatif 4. Bila dia bertemu dengan positif, dia akan jadi negatif 4 ni. 4 darab dengan negatif 1. Korang akan dapat negatif 4. So, bila bertemu dengan negatif, dia akan jadi positif. So, cikgu akan terus letak kat sini. Positif 4. 2, 1, negatif 4, N. So, kita dah songsangkan matrik asal dia. Lepas tu, maknanya matrik ni kan matrik songsang, dia sama dengan matrik yang ni.
Dua-dua adalah matrik songsang. So kita akan bandingkan yang ni dengan yang ni. Okey, yang pertama sekali nilai M. M kita tengok kedudukan dia kat sini. Dia sama dengan yang ni. So M sama dengan, so kita dapat M sama dengan 1. Okey, kita dapat M sama dengan 1. Seterusnya kita tengok untuk N. N plus N. N sama dengan N. So kita tak dapat dia punya nilai. Bila tak dapat nilai macam tu, kita kena tengok yang lain. Okey, sebab sini N, sini pun N. Kita tak dapat dia punya nilai. So kita akan tengok yang lain. Kalau korang perasan, dekat sini dia ada N. Tak, kat sini dia ada N. Lepas tu kita akan keluarkan yang ni. Maknanya kita akan guna persamaan ni untuk cari nilai N. Sini. Okey, yang ni 2N tambah dengan 4 dia sama dengan 14. Tempat yang ni dia sama dengan tempat yang ni. Bila sama macam ni, maknanya kita boleh keluarkan persamaan. Jadinya 2N tambah 4 2N tambah 4 dia sama dengan 14. So 2N tambah 4 sama dengan 14. Sama dengan 14. So kita ada satu persamaan kat sini. Kita boleh pemudahkan dia untuk cari nilai N. Macam biasa, kita akan singkirkan dulu yang ada positif ataupun negatif sebelum kita singkirkan yang duduk dengan N ni. So kat sini korang ada 2. 1, 2. Okey, ada 2. So korang kena pindah yang ni dulu. Untuk cari N, korang kena pindah yang ni dulu. Kita akan pindah yang ni. Bila pindah pergi belakang, positif dia akan berubah jadi negatif. So bila pindah yang ni tinggal 2N. 2N sama dengan, kita masukkan tuan rumah dulu, 14. Lepas tu baru masukkan yang pindah tadi. Yang pindah tadi positif, lepas tu dia akan jadi negatif. So kita pemudahkan yang ni dulu. 14 tolak dengan 4, kita dapat 10. Lepas tu 2N, kita nak cari nilai N, maknanya 2 ni kita kena pindah pergi sebelah. Kita pindah pergi sebelah sebab 2 dengan N, bila dia duduk dekat macam ni, maksudnya dia adalah hasil darab. Okey, 2 dia macam ni. 2 darab N sama dengan 2N. Betul tak? Dia berbeza dengan 2 tambah dengan N. Bila 2 tambah dengan N, 2 dia tak boleh tambah dengan N sebab dia bukan pemboleh ubah yang sama. Dia berbeza 2 dengan N. So, dia tetap akan jadi 2 tambah dengan N. So, 2N dia adalah hasil darab. Bila hasil darab, bila bawa pergi sebelah, dia akan jadi bahagi. So, kat sini tinggal N. 10 tuan rumah bahagi dengan yang pindah. Pindah 2. So, N sama dengan 10 bahagi dengan 2, korang akan dapat 5. So, nilai M adalah 1. N adalah 5. So, macam tu sahaja. Korang kena ingat, paling pentingnya untuk yang ni, sebab yang ni pun dia banyak kali tanya. Yang matrik ada titik ni korang kena ingat. Matrik ada titik, matrik asal darab dengan matrik songsang sama dengan matrik identiti. Lepas tu macam mana nak kenal pasti yang mana satu matrik songsang, yang mana satu matrik asal, korang kena tengok. Kalau yang ada pemalar kat depan ni, yang pecahan, contoh yang 1/14 ni, dia adalah matrik songsang. So yang lagi satu tu, yang kawan dia ni adalah matrik asal. So boleh So tu je untuk soalan A. So kita akan tengok kepada soalan B. Soalan B sama macam tadi. So cikgu akan padam dulu yang ni. Okey, kita tengok kepada soalan B. Soalan B sama macam biasa, dia tanya persamaan dalam bentuk persamaan matrik.
So kita akan keluarkan dulu persamaan matrik. Kita akan keluarkan 3 bracket. Bracket gemuk, lepas tu bracket kurus, lepas tu sama dengan bracket kurus. So, bracket gemuk kat depan ni kita nak letak apa? Kita letak nombor. Kita letak nombor 3, -2, 9 dengan Y. Kalau dia duduk seorang-seorang maknanya ada 1 kat depan dia. So, kat sini adalah 1. So, kita akan masukkan 3, -2, 9, 1. Okay, lepas tu masukkan dia punya pemboleh ubah. Pemboleh ubah dia guna X dengan Y. Masukkan X dengan Y. Lepas tu yang kat belakang ni, kita masukkan nombor 5, 1. Lepas tu, ini adalah persamaan matrik. Lepas tu dia suruh hitung nilai X dengan Y menggunakan kaedah matrik. Okey, ni kita dah keluarkan persamaan matrik. So untuk hitung nilai X dengan Y, kita kena guna kaedah matrik kat sini. So maknanya yang ni kita kena pindah pergi belakang. Pindah pergi belakang dia akan jadi songsang. So kat depan sini tinggal X dengan Y. Lepas tu kita masukkan yang songsang dulu. Okey. Masukkan yang songsang maknanya 1 per dengan darab silang 3 darab dengan 1 tolak dengan -2 darab dengan 9. Lepas tu masukkan yang ni 2 kita akan pindah tempat. 1, 3, yang ni kita akan tukar positif dengan negatif. Negatif akan jadi positif. Positif akan jadi negatif. Okey, kat sini akan jadi negatif. Lepas tu kita masukkan 5, 1. Lepas tu pemudahkan yang ni dia dapat 21. Yang ni kalau korang masukkan dalam kalkulator, pastikan korang letak kurungan. Okey, setiap nombor ni korang letak kurungan. Maknanya kurungan 3, lepas tu kurungan 1 tolak dengan kurungan -2 kurungan 9. Sebabnya kalau kat belakang ni dia tak ada negatif ataupun positif, dia tak ada masalah. Tapi kalau ada negatif macam ni, pelajar dia akan ada mistake kalau tak buat kurungan. Okey, untuk jalan selamat dia korang kena letak kurungan. Okey, sebab kalkulator dia kira berdasarkan apa yang korang letak. Okey, sedangkan jalan kerja korang sepatutnya macam ni. Okey, korang kalkulator tu korang kena banyak berhati-hati sikit. Banyak guna kurungan. Kalau ada negatif ke, ada pecahan ke, banyak guna kurungan. Kurungan tu dia akan membantu jalan kerja korang. So, yang ni korang just darab je. Ataupun yang ni kalau macam korang tak ingat, yang darab dan juga tambah, yang korang kena darab yang ni, lepas tu tambah tu, korang just skip je yang tu. Lepas tu korang just masukkan je dalam kalkulator. Yang ni terus masukkan dalam kalkulator. Lepas tu korang akan dapat dia punya jawapan. 1/3 dengan 2. Okey, soalnya soalan ni dia sama macam soalan tadi. Yang tadi tu, yang soalan yang pertama tadi tu contoh yang tu adalah soalan SPM sebenar masa 2012. Yang ni 2013. Dia keluar soalan sama. Okey, sama. Kalau korang ada buku ni, korang boleh tengok dan korang boleh praktis. Okey, praktis soalan-soalan yang lepas. So, selesai untuk contoh yang kedua. Kita akan tengok contoh yang ketiga. Okay, kita akan tengok contoh yang last.
Kita akan tengok lagi satu contoh. So yang ni saya akan padam. Okey. Untuk contoh yang ketiga, contoh yang terakhir untuk hari ini, soalan A, dia diberi P, matrik P 4, 3, negatif 2, negatif 1. Matrik Q, M, negatif 1, negatif 3, N, lepas tu 4. Dan I 1, 0, 0, 1. Cari nilai M dan N, dia suruh cari nilai M dengan N jika PQ sama dengan I. Okey. Dia bagi tahu kat sini jika PQ sama dengan I. Kalau tengok balik yang dia bagi, P dia bagi matrik 4, 3, negatif 2, negatif 1. Q dia bagi M, negatif 1, negatif 3, N 4. I 1, 0, 0, 1. Korang tahu kalau I ataupun 1, 0, 0, 1 adalah matrik identity. Kan? Dia adalah matrik identity. 1, 0, 0, 1 ataupun I adalah matrik identity. So, automatically korang akan tahu matrik asal darab dengan matrik songsang, korang akan dapat matrik identity. Maknanya P dengan Q ni dia mesti matrik asal dengan matrik songsang. So kita tengok balik. P dia bagi 4, 3, negatif 2, negatif 1. Q, M. Ni M bila dia ada pemalas depan ni, maknanya dia adalah matrik songsang. So Q ni dia adalah matrik songsang. Lepas tu P dia adalah matrik asal. So Q kat sini matrik songsang, P matrik asal. P matrik asal darab dengan matrik Q matrik songsang sama dengan matrik identity. Okey. Kalau korang jumpa je matrik identity, terus ingat matrik identity dia matrik asal darab dengan matrik songsang. Korang akan dapat matrik identity. Korang kena ingat benda tu. Okay? Sebab benda ni pun banyak kali dia tanya dalam exam. So, kita terus tengok kepada jalan kerja dia. Cara penyelesaian dia, macam mana kita nak selesaikan ni. Dah bagi yang ni. So, kita dah tahu yang P ni adalah matrik asal. So, yang Q ni adalah matrik songsang. So, saya akan keluarkan dulu. P 4, 3, negatif 2, negatif 1. Lepas tu Q, M, negatif 1, negatif 3, N 4. So, untuk cari nilai M dengan N, sama macam tadi, kita akan songsangkan matrik asal. Bila kita dah dapat matrik songsang, kita akan bandingkan dengan matrik songsang yang dia bagi untuk cari nilai M dan juga nilai N. So, matrik P kat sini kita akan songsangkan dia.
P negatif 1. Okey, kenapa cikgu letak P negatif 1? P ni adalah matrik asal. So, bila kita songsangkan dia, ni P matrik asal. Bila kita songsangkan dia akan jadi P negatif 1. Sebab nama matrik ni adalah P. So, bila kita songsangkan dia akan jadi P negatif 1. So, lepas tu kita akan songsangkan dia. Bila kita songsangkan dia,